Parti-parti politik utama negara adakan mesyuarat pemimpin tertinggi hari ini. Pasir Gudang Johor, bandar industri pertama dilengkapi sistem amaran awal pencemaran udara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Walukum Muhammad Faisal Dan saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Beberapa mesyuarat melibatkan parti-parti politik dan pemimpin tertinggi parti berlangsung serentak hari ini memberi gambaran kepada perkembangan lanskap politik negara. Namun Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang menamatkan mesyuarat pada pukul 2.45 petang tadi berakhir tanpa ada temu bual bersama pihak media. Mesyuarat dipengerusikan Tun Dr. Mahathir Mohamad itu bermula 9 pagi tadi. Tun Dr. Mahathir juga enggan memberi sebarang ulasan ketika keluar selepas selesai mempengerusikan mesyuarat tersebut. Beliau hanya tersenyum ketika beredar meninggalkan Ibu Pejabat Bersatu dan sekadar menyebut tiada sebarang temu bual kepada media. Turut hadir pada mesyuarat itu Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan barisan kepimpinan Bersatu lain, antaranya Pengerusi Bersatu Kedah Datuk Sri Mukhris Mahathir, Pengerusi Bersatu Perak Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu dan Pengerusi Bersatu Negeri Sembilan Tan Sri Dr. Rais Yatim. Pintu masuk 1 Istana Negara dibanjiri media seawal pukul 2 petang tadi. Ekoran desas-desus yang tular sejak pagi tadi mengatakan Perdana Menteri akan menghadap Yang di-Pertuan Agong malam ini. Spekulasi memuncak apabila lebih 20 kenderaan golongan kenamaan dilihat memasuki perkarangan Istana Negara petang tadi. Ya, untuk laporan semasa kita berlintas langsung ke Istana Negara bersama wartawan Syamira Sufri. Syamira, silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai. Saya bersama dengan pengamal media yang lain berkumpul di perkarangan Istana Negara Kuala Lumpur. Dari petang tadi susulan desas-desus yang mengatakan kemungkinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menghadap Yang di-Pertuan Agong pada malam ini. Bagaimanapun pejabat Perdana Menteri PMO mengesahkan tidak akan ada sebarang pengumuman ataupun sidang media oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung spekulasi tersebut pada malam ini. Dan PMO juga mengesahkan Perdana Menteri tidak berada di Istana Negara pada ketika ini. Baik, sedikit perkembangan mengenai Majlis Presiden PH yang telah pun diadakan pada Jumaat lalu di mana keputusan telah pun dicapai secara muafakat bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad akan terus menerajui negara selepas APEC. Baik, dan keputusan itu juga dipersetujui oleh semua parti komponen termasuk Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memberitahu beliau mencalonkan agar Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri yang menentukan tarikh peralihan kuasa. Bagaimanapun pelbagai spekulasi timbul hari ini apabila beberapa mesyuarat parti diadakan serentak. Antaranya pertemuan Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu yang berlangsung di Ibu Pejabat Parti itu. Selain itu, turut berlangsung pertemuan pemimpin PKR yang dipengerusikan Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Pada masa sama, semua ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS difahamkan juga bertemu di Kuala Lumpur untuk menghadiri mesyuarat bersama pengerusi GPS yang juga Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Apeng. Baik, sedikit perkembangan pada petang tadi sekitar jam 5.35 petang kelihatan lebih 20 kenderaan golongan VIP telah memasuki perkarangan Istana Negara dan 40 minit selepas itu lebih kurang 4 kenderaan dilihat memasuki perkarangan Istana Negara. Namun tidak dapat disahkan siapakah individu yang menaiki kenderaan terbabit. Sekitar jam 7.30 malam tadi kenderaan-kenderaan itu dilihat telah pun keluar dari perkarangan Istana. Baik, sebarang maklumat terkini akan kami laporkan menerusi semua saluran RTM. Jadi teruskan bersama dengan RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Syamira Sufri melaporkan dari perkarangan Istana Negara. Teruskan bersama dengan rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.
Baiklah, terima kasih Syamira Sofri di Istana Negara. Pembentukan gabungan baru melibatkan komponen di dalam Pakatan Harapan PH merupakan satu tindakan memberontak. Pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara Amanah Khalid Abdul Samad yang juga Menteri Wilayah Persekutuan mengulas spekulasi pemimpin kanan Parti Keadilan Rakyat PKR dikatakan bakal mengumumkan keluar daripada Pakatan Harapan. Menurut beliau, Amanah tidak akan menyertai mana-mana gabungan baharu kerana ia dianggap satu pengkhianatan kepada rakyat. Kita takkan khianati amanah yang diberikan oleh rakyat. Rakyat memilih Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan. Spekulasi itu dipercayai timbul kerana rasa tidak puas hati terhadap keputusan mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan yang sebulat suara menyerahkan soal peralihan kuasa Perdana Menteri sepenuhnya kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mesyuarat tertutup yang dipengerusikan Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali di Petaling Jaya kini telah berakhir. Ikuti lintas langsung bersama wartawan Aisyah Yatim di lokasi. Silakan Aisyah. Ikut nilai. Terima kasih rakan penyampai Mazina dan Lukman di Akasapuri. Sekarang saya berada di sebuah hotel di Petaling Jaya. Sehingga kini mesyuarat tertutup yang dipengerusikan Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat iaitu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali masih belum selesai. Terdapat ramai pemimpin UMNO kelihatan hadir sama pada mesyuarat ini. Antara pemimpin UMNO adalah Datuk Seri Tengku Adenan, Tengku Mansur, Datuk Ismail Sabri Yaakob dan Tan Sri Musa. Setakat ini masih belum ada sebarang pengesahan sama ada Datuk Seri Azmin Ali akan mengadakan sidang media atau sebaliknya. Ya, itu saja. Terima kasih. Bersama pada rakan penyampai di Akasapuri. Terima kasih Aisyah Yatim. Kita ke berita seterusnya. Pasir Gudang Johor kini dilengkapi dengan sistem amaran awal pencemaran udara sekaligus muncul bandar industri pertama dilengkapi sistem tersebut. Menurut Menteri Tenaga, Sains Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim UOB Yin, dengan kos RM6.9 juta, sistem itu dilengkapi alat penggera untuk mengesan bahan pencemar berbahaya dalam udara PID di 25 lokasi. Jelas UOB Yin, pihak kementerian turut menempatkan 2 unit bergerak pengesan gas sudah beroperasi sejak Januari lalu. Daripada 25 stesen PID, 18 daripadanya ditempatkan di sekolah-sekolah sekitar Pasir Gudang. Jika sistem ini adalah berjaya, kita boleh multiply sistem ini di tempat-tempat kawasan perindustrian yang lain supaya kita menggunakan teknologi untuk kita membuat pemantauan dan penguasaan di seluruh negara. Menurutnya, maklumat daripada sistem tersebut akan dikongsikan kepada orang ramai melalui laman sesawang Jabatan Alam Sekitar April nanti. Terdahulu beliau mengadakan lawatan ke lokasi pemasangan peralatan tersebut di sekitar Pasir Gudang. Kementerian Dalam Negeri meluluskan perolehan 4 helikopter bernilai RM600 juta bagi memperkasa Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Pada masa sekarang, APMM mempunyai 6 pesawat bagi operasi agensi berkenaan. Aset terbaru itu dijangka diperoleh dalam tempoh 3 tahun selepas selesai proses permohonan dan penilaian. Mula tahun ni. Tapi biasanya kalau nak mula tahun ni makan masa jugalah, bukannya dapat perolehan daripada market yang dah ready. Dia permohonan ataupun penilaian yang telah pun akan dilaksanakan nanti berdasarkan keperluan khusus bagi pihak APM sendiri, terutamanya SAR punya aktiviti lah. Mengulas selanjutnya mengenai usaha memperkasakan APMM, penambahbaikan infrastruktur di zon maritim sempurna dan zon maritim Miri akan dilaksana segera kerajaan. Ini kerana aspek kawalan perairan di zon maritim terlibat sangat penting memastikan keselamatan zon Selamat Timur Sabah S-Zone.
Maritim Johor dipilih sebagai maritim negeri terbaik dan menerima anugerah Piala Laksmana sempena ulang tahun ke-15 penubuhan maritim Malaysia. Pemilihan Maritim Johor bukan sahaja berdasarkan kejayaan membantras penyeludupan dadah, tetapi pemantauan perairan yang menjadi perebutan Malaysia dan Singapura tanpa melibatkan konflik. Mengulas kejayaan itu, Pengarah Maritim Johor, Laksamana Pertama Maritim Aminuddin Abdul Rashid berkata ia menjadi inspirasi kepada seluruh warga Maritim Johor untuk terus mengekalkan prestasi cemerlang. Sebelum ini, Maritim Johor berjaya merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM25 juta selain melakukan 130 tangkapan melibatkan pelbagai kesalahan. Sementara itu, Maritim Kedah, Perlis dan Selangor menerima anugerah sijil khas susulan kejayaan membantras penyeludupan dadah dan rokok. Dua anugerah khas iaitu Piala Perkasa dimenangi kapal Maritim Gemia, Maritim Terengganu dan Piala Satria bagi bot terbaik pula milik bot penggalang 13 Maritim Perak. Kerajaan Negeri Pulau Pinang memperkenalkan kaedah menjangkitkan nyamuk Aedes dengan bakteria Wolbachia bagi mencegah wabak denggi. 3 kawasan padat penduduk iaitu Flat Bukit Gedong, Flat Taman Inderwasih dan Flat Taman Manggis terpilih sebagai lokasi pertama pelaksanaan kaedah mesra alam ini. Wolbachia merupakan bakteria biasa ditemukan di dalam 60% spesies serangga. Bakteria itu selamat kepada manusia dan alam sekitar. Apabila nyamuk Aedes dijangkitkan dengan bakteria Wolbachia, ia tidak lagi dapat menyebarkan demam denggi, Zika, chikungunya dan virus demam kuning. Ini kerana bakteria Wolbachia akan membunuh virus yang menyebabkan pelbagai penyakit bawaan nyamuk Aedes. Projek tersebut diperkenalkan di Pulau Pinang dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia. Mosquito with Wolbachia will not be able to transfer dengue viruses. So this is a new method, unconventional. I hope it is effective. But the mindset change is you may have to live with some or more mosquito in the community. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program nyamuk Aedes berwolbachia peringkat negeri di Bukit Gedong. Satu lagi kes positif COVID-19 telah pulih sepenuhnya dan sudah dibenarkan pulang petang semalam. Jangkitan kes ke-13 itu melibatkan seorang wanita warga tempatan berumur 40 tahun telah dirawat di Hospital Sultanah Bayer Al-Ustar setelah disahkan positif COVID-19 pada 5 Februari 2020. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan menjelaskan jumlah kumulatif kes COVID-19 yang telah pulih sepenuhnya adalah 18 kes, manakala hanya 4 kes masih menerima rawatan. Kesemua mereka berada dalam keadaan stabil. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan telah bertindak proaktif dengan memperkukuhkan surveilan penyakit COVID-19 bagi mengesan kes dalam kalangan rakyat negara ini dan situasi terkini jangkitan. Sistem surveilan itu mengguna pakai konsep sedia bagi sistem surveilan influenza, iaitu melalui pengesanan kes Severe Acute Respiratory Infection atau SARI dengan pengesanan kes influenza-like illness ILI. Pengesanan melalui kes SARI telah dimulakan sejak 12 Februari lalu dan setakat ini tiada sampel dikesan positif COVID-19. Manakala pengesanan dalam kalangan kes ILI pula telah dimulakan pada 22 Februari. Suruhanjaya Kesihatan China memaklumkan pihaknya menerima laporan 648 kes baru jangkitan COVID-19 hari ini termasuk 97 kematian dan 882 kes disyaki. Sebanyak 96 daripada kes melibatkan kematian datang dari wilayah Hubei dan 1 di Guangdong. Sehingga tengah malam Sabtu, kes positif adalah sebanyak 76,936 kes dengan 10,968 berada dalam keadaan kritikal. Jumlah kematian bagi tempoh itu adalah 2,442 kes. Badan Kesihatan China juga memaklumkan jumlah pesakit yang sembuh kini berjumlah 22,800. Khidmat nasihat dan komunikasi langsung dengan doktor perubatan kini boleh dilakukan secara dalam talian. Selain itu, khidmat nasihat pengguna juga boleh mendapatkan pelbagai maklumat tepat terkini mengenai penularan wabak global COVID-19. Ia menerusi platform digital Dr. On Call oleh Kementerian Kesihatan yang turut berperanan sebagai serampang dua mata mengelak penularan berita palsu. Laporan wartawan Mohan Chinasami.
bahkan dengan coronavirus. Okey, doktor. Kiranya Encik gaduh ada kerumunan ataupun tiada pendedahan kepada anda akan dapati nanti, ya, dia adalah satu platform, satu tool, satu app, satu langkah yang sangat baik memberikan apapun jawapan-jawapan kita untuk soalan kita untuk diberikan pencerahan, penerangan dalam bentuknya satu interaktif, ya, untuk diberikan jawapan-jawapan kepada segala soalan-soalan kita. Program Virtual Health Advisory atau khidmat nasihat dalam talian ini turut menyalurkan maklumat berhubung artikel berkaitan COVID-19 dan statistik pesakit di Malaysia. Program berkenaan yang dilancarkan pada 19 Februari lalu kini boleh diakses secara percuma di dalam tempoh 3 bulan. Dengan platform ini, orang awam boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar perubatan keluarga atau pegawai perubatan kementerian secara terus hanya menerusi perbualan dalam talian. Selepas dah daftar, lepas tu dan login, dia akan ada beberapa pilihan dekat sini. Saya boleh tanya doktor secara percuma melalui chat, melalui video call dengan melalui audio call. Okey. So kita sekarang buat video call. Okey. So kalau video call dia ada dekat sini, option video call. Tekan kat sini, teruskan. Ditulis kat sini semua percuma. Ya, semua percuma. Okey, so yang ni macam ni, kena klik ni, saya kena baca dan setuju dengan terma penggunaan dan teruskan ke panggilan. Ya. Okey. So dia akan bawa kepada waiting page ni. Maksudnya doktor akan menjawab panggilan ni lah. Ya. So dia yang ni view untuk pengguna, untuk orang awam. So dia akan bawa waiting page ni. Pengguna akan menunggu untuk doktor menjawab panggilan mereka. Ya. Selaras dengan kempen Tahun Melawat Malaysia 2020, program khidmat nasihat dalam talian ini boleh membantu pelancong asing mendapatkan gambaran sebenar situasi penyebaran COVID-19 di Malaysia. Platform seperti Dr. On Call, khidmat nasihat virtual ni memudahkan orang ramai untuk mendapatkan nasihat. Jika mereka berasa tidak selesa, mereka boleh terus dapat daripada doktor. Ini meninggikan keyakinan mereka lah untuk datang ke sini. Dengan kemudahan ini, baik pelancong maupun rakyat tempatan tidak lagi perlu risau atau ragu-ragu dengan sebarang maklumat COVID-19 kerana semuanya kini di ujung jari untuk mendapatkan kepastian. Baik, ini merupakan aplikasi yang dibangunkan bagi mengekang berita palsu berkenaan dengan penularan wabak COVID-19. Seperti anda sedia maklum, penularan wabak ini sudah pun memberikan kesan yang negatif kepada pembangunan ekonomi negara, terutamanya daripada aspek pelancongan. Seperti mana anda dapat lihat di sini, mana-mana pihak boleh menghubungi terus kepada mana-mana doktor secara atas talian bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci dan tepat berkenaan dengan COVID-19. Muhammad Chinasami, RTM. Ada apa buat? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buat masa ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada timur laut dengan kelajuan yang agak kencang, iaitu melebihi 60 km sejam. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan lap gelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning, jingga dan juga merah. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 24 Februari 2020. Kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan, termasuklah aktiviti di pelantar minyak, adalah amat berbahaya. Baiklah, kita terus kepada paparan imej kemerada yang mana dapat kita perhatikan hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia kecuali di negeri Melaka dan juga negeri Johor. Dan keadaan hujan yang sedang berlaku ini kami jangkakan akan beransur reda menjelang 1 atau 2 jam sahaja lagi. Manakala bagi Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat yang kini lebih tertumpu di bahagian barat dan juga
pedalaman negeri Sarawak dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal pagi nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof menyerahkan kepada pihak polis untuk melakukan siasatan terhadap kes ugutan bunuh yang dibuat oleh seorang individu di laman Facebook baru-baru ini. Difahamkan ugutan tersebut dibuat oleh individu terbabit berikutan berlakunya penularan maklumat tidak sahih berkaitan aset tabung haji. Kerana perkara ini adalah kaitannya dengan satu ugutan bunuh, maka saya serah kepada pihak polis untuk selesai urusan ini. Saya tak nak campur tangan. Semalam Pertubuhan Gerakan Martabat Pejuang Negara ada membuat laporan polis terhadap 5 individu yang memuat naik komen berunsur fitnah, ugutan dan ancaman bunuh terhadap Datuk Seri Dr. Mujahid. Antara individu dinamakan dalam laporan itu adalah Muhammad Naim, Muhammad Elham, Asfanizam Abdullah dan Hanif Junid. Dua lelaki masing-masing didenda RM5,000 dan RM4,000 kerana memuat naik komen berbaut ugutan, mahu memukul dan mencederakan seorang wartawan penyiaran di laman sosial Facebook. Keputusan dibuat selepas tertuduh Muhammad Arif Fahmi Abdul Ghani, 33 tahun dan Muhammad Muzamir Zamri, 30 tahun mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nordiana Abdul Aziz. Mengikut pertuduhan, Muhammad Arif Fahmi didakwa meninggalkan komen ugutan mahu mencederakan Muhammad Ishaq Abdullah Ngah di laman sosial Facebook Grup Gabungan Anak Terengganu. Perbuatan itu dilakukan pada 1 Januari lalu antara 10 pagi sehingga 3:01 petang. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM5,000 atau 6 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda. Manakala Muhammad Muzamir didakwa meninggalkan komen mahu memukul mangsa di laman sosial masa dan tarikh sama. Tertuduh dikenakan hukuman denda sebanyak RM4,000 atau 5 bulan penjara. Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Nabihah Hanim Aim. Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu pula menjatuhkan hukuman denda RM8,000 ke atas seorang wanita yang bersalah memfitnah 2 anggota polis. Hukuman diputuskan selepas tertuduh Nur Farhana Roslan, 26 tahun, mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nordiana Abdul Aziz. Mengikut pertuduhan, Nur Farhana dituduh memfitnah Lance Corporal Nur Zailani Ibrahim dan Lance Corporal Muhammad Azwan Abdullah menerusi satu status di akaun Facebook miliknya pada 23 Mei 3 tahun lalu. Tertuduh menerusi status itu mendakwa 2 anggota polis terbabit meminta rasuah. Beliau didakwa mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Nur Farhana berdepan hukuman penjara 8 bulan jika gagal membayar denda ditetapkan mahkamah. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Nabihah Hanin Aim.
Perolehan kuasa Perdana Menteri ditentukan sepenuhnya oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan tiada tarikh ditetapkan untuk beliau menyerahkan jawatan itu kepada penggantinya. Perkara itu dipersetujui sebulat suara Majlis Presiden Pakatan Harapan. Berbanding isu perolehan kuasa, fokus utama kerajaan ialah kepada urus tadbir ekonomi dan impak penularan wabak COVID-19. Harimau Pembebasan Tamil Ilam LTTE kekal dalam senarai pertubuhan pengganas. Tegas Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau mempunyai asas yang kukuh untuk berbuat demikian. Berdasarkan maklumat perisikan dan keselamatan terkini yang diterima daripada pihak berkuasa seperti PDRM, LTTE dipercayai masih mempunyai ideologi yang boleh menimbulkan ancaman terhadap ketenteraman awam dan keselamatan negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof menafikan dakwaan kononnya Menteri Kewangan Lim Guan Eng telah mempengerusikan mesyuarat berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Menurut beliau, satu laporan polis telah dibuat dan orang ramai dinasihat supaya tidak mempercayai penularan berita palsu dilakukan individu tidak bertanggungjawab itu. Datuk Seri Dr. Mujahid menjelaskan gambar yang tular di media sosial itu sengaja disebarkan dengan tujuan sempit bagi menyemarakkan kebencian kaum dan agama di negara ini. Nama Jolo sudah disenarai sebagai individu dikehendaki kategori notis merah oleh Agensi Polis Antarabangsa Interpol. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, bagaimanapun notis merah itu tidak masuk dalam kategori yang boleh dikongsi dengan umum menerusi laman sesawang Interpol. Mengenai dakwaan Jolo bersembunyi di bandar yang menjadi punca jangkitan COVID-19 iaitu di Wuhan, China, Tan Sri Abdul Hamid berkata memang ada sumber risikan menyatakan ahli perniagaan itu berada di sana. 75 rakyat Malaysia yang terkandas di wilayah Hubei, China susulan wabak COVID-19 akan dibawa pulang dengan penerbangan khas Selasa ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ketika mengumumkannya berkata seperti misi pertama membawa pulang 107 rakyat Malaysia 4 Februari lalu. Sebaik tiba di KLIA, semua penumpang akan melalui saringan kesihatan di unit kecemasan udara sebelum dihantar ke Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi untuk proses pemantauan selama 14 hari. Menggabungkan tiga elemen teknologi canggih Dasar Automotif Nasional NAP 2020 mampu melonjakkan Malaysia menjadi antara negara pelopor kepada idea dan inovasi baharu. Ia juga menandakan langkah berani Malaysia untuk muncul sebagai peneraju serantau bagi sektor automotif, khususnya dalam bidang pembuatan, kejuruteraan, teknologi dan pembangunan lestari. Dasar itu boleh menjadi pemangkin buat warga tempatan untuk terlibat di dalam rantaian bekalan sektor berkemahiran tinggi seperti automotif. Keningau FM bakal menjadi stesen radio yang mengetengahkan program berbentuk kepelbagaian kebudayaan yang ada di kawasan pedalaman. Ketua Pengarah Penyiaran Nur Yahati Awang berkata langkah itu bagi memastikan rakyat di kawasan pedalaman tidak ketinggalan selain mendapat perhatian sewajarnya. Jadi saya berharap semua warga Keningau memberikan sokongan yang padu dan sentiasa memberikan kerjasama dalam memantapkan peranan RTM Keningau di kawasan pedalaman. Selepas mengadakan lawatan kerja di stesen radio Keningau FM bagi memastikan RTM sentiasa dekat di hati rakyat, Nur Yahati mahu setiap warga kerja melakukan pembaharuan dalam menyampaikan pelbagai maklumat. Dasar-dasar pencukaian ke atas industri pengeluaran kenderaan pemasangan tempatan atau CKD tidak akan menyebabkan peningkatan harga kenderaan. Kenyataan Kementerian Keuangan menjelaskan insentif cukai dinikmati pengeluar kenderaan CKD bertujuan memastikan harga kenderaan kekal kompetitif dan tidak membebankan rakyat selaras Dasar Automotif Nasional 2020. Kenyataan sama turut menegaskan tiada perubahan terhadap dasar pengecualian duty excise atau insentif tersuai di bawah Industrial Linkage Program atau ILP. Kenyataan itu susulan peningkatan harga beberapa model terpilih jenama Honda antara 5 hingga 9% seperti diumumkan Jumaat lalu. Kenaikan itu menurut Honda susulan semakan dan peningkatan pematuhan terhadap insentif pengecualian duty dan cukai ke atas kenderaan CKD keluarannya. Justru Kementerian Keuangan menjelaskan
menjelaskan perkara itu hanya melibatkan syarikat Honda Malaysia dan tidak menjejaskan keseluruhan industri otomotif tempatan. Kadar produktiviti buruh Malaysia mencatat pertumbuhan 1.5% pada suku keempat 2019. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menerusi kenyataan media menjelaskan prestasi itu didorong jumlah jam bekerja sebanyak 8.82 bilion. Nilai itu meningkat 2.1% daripada 1.7% pada suku sebelumnya. Jelas Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir, produktiviti buruh memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia menunjukkan jumlah pengeluaran yang boleh dihasilkan setiap pekerja dalam tempoh tertentu bergantung kepada kualiti sumber manusia dan perkembangan teknologi. Pada suku keempat 2019, produktiviti buruh yang diukur sebagai nisbah nilai ditambah kepada jam bekerja meningkat 1.5% dengan nilai produktiviti buruh sebanyak RM42 sejam. Syarikat pengeluar produk makanan kesihatan dan organik Olive House menyasarkan pulangan lebih RM60 juta tahun ini berbanding RM48 juta tahun lalu. Peningkatan itu hasil penambahan saluran jualan produk seperti menerusi ejen jualan, platform digital, sektor perniagaan kepada perniagaan B2B dan pembukaan premis jualan Alfiyat Store. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Olive House, Aidil Azwar Zainuddin, pengenalan produk baru juga mendorong kepada peningkatan pulangan tahun ini. Dan saya ada sedikit optimistik, iaitu kepercayaan dari sudut kita mampu menyasarkan lebih tinggi. Kerana pada tahun-tahun lepas, kita mempunyai saluran channel hanya pada satu saluran, iaitu daripada ejen-ejen kita sahaja. Alhamdulillah pada tahun ini, pada 3 bulan yang lepas, kita berjaya untuk menstrukturkan organisasi kita untuk mewujudkan 4 sales channel, iaitu daripada usahawan kita, daripada digital, daripada B2B dan juga Alfiyat Store. Antara produk terbaru adalah oat Olive House yang menggabungkan bahan istimewa seperti oat, susu tepung skim dan biji chia. Oat merupakan salah satu di antara makanan kepada mereka yang concern tentang kesihatan, diet dan seumpamanya. Tetapi perlu kita ketahui bersama, antara masalah yang berlaku kepada makanan kesihatan sekalipun, bila mana bahan yang dicampurkan itu adalah merupakan bahan yang sangat berbahaya, iaitu gula putih. Maka apa yang kita lakukan pada formulasi produk Olive House yang sangat istimewa ini adalah bila mana produk tersebut kita gantikan gula putih tersebut dengan manisan daripada kurma dan juga monk fruit. Jadi ini produk yang kita lancarkan dan kita percaya dan yakin insya-Allah ia merupakan satu alternatif yang baik dan merupakan satu produk yang sangat baik dengan harga yang sangat kompetitif berbanding dengan produk-produk yang lain. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Usahawan Olive House Megah 2019 di Puchong, Selangor yang memberi penghargaan kepada lebih 200 usahawan Olive House di seluruh negara. Selain mengeluarkan produk berasaskan minyak zaitun, Olive House turut menawarkan rangkaian produk seperti kurma ajwa. Assalamualaikum, terima kasih Luqman dan Norma Zalina. Konfederasi Hoki Malaysia MSC yang akan meneliti mekanisme tepat agar hoki dalam Dewan dan hoki lima sebelah mampu menyumbang pingat kepada negara dalam sebarang temasya akan datang. Antara yang diberi perhatian ialah susun atur program di peringkat akar umbi dan peruntukannya. Perkara itu dinyatakan Presiden MHC Datuk Seri Subhan Kamal. Menurut beliau, sukan terbabit memiliki potensi dan perlu dimajukan. Fasiliti sedia ada membolehkan sasaran mengangkat sukan itu sebaris dengan acara yang sering memenangi kejohanan antarabangsa dapat dicapai. Melihat daripada presentasi yang dibuat oleh Cik Surizan sendiri tentang indoor, kita memang rasakan bahawa kita mesti bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk memungkinkan that some allocation of budget should be given to indoor and also hockey fives, because these two sports dia akan dimainkan di peringkat sukan Olimpik dan juga di Piala Dunia. Beberapa jawatan kuasa turut di tubuh MHC bagi melicinkan perjalanan program. Beliau ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat ahli lembaga eksekutif MHC. Skuad hoki dalam Dewan Negara berjaya merangkul 2 pingat emas pada tamasya sukan si Filipina hujung tahun lalu. Manakala skuad hoki lima sebelah remaja negara merangkul pingat emas ketika tamasya sukan Olimpik remaja 2018.
Kejayaan pasukan hoki Universiti Kuala Lumpur UniKL menyapu bersih piala dalam kempen TNB LHM 2020 serta mengharungi keseluruhan saingan dengan rekod tanpa kalah adalah pencapaian menakjubkan. Pengendalinya Arul Selvaraj berpuas hati dengan prestasi anak buahnya terutama ketika menerima tentangan sengit dalam piala TNB. Selepas berjaya merampas kejuaraan Piala Sumbangsih 2020 daripada seteru utama pasukan hoki Terengganu THT, UniKL melakar rekod 13 kemenangan berturut-turut sebelum seri pada aksi terakhir ketika merangkul gelaran Liga. Pasukan itu berjaya menyerap Asaka Maybank untuk menang 2-1 pada perlawanan separuh akhir Piala TNB sebelum meraih keputusan sama ketika turut merampas trofi berkenaan daripada THT semalam. Menurut Arul, bagi memantapkan pasukan mempertahankan prestasi cemerlang mereka ketika ini akan berlaku rombakan pemain bagi musim depan. Rancang tentang tahun depan, saya dengan Datuk Amir, dengan coaches lain dan juga konsultan kita Datuk Minawan, perancangan untuk Liga tahun depan, players yang kita nak retain dan juga players baru yang dalam perancangan kita dan juga foreign players. Sementara itu, Presiden Kelab Hoki UniKL, Datuk Amir Azhar berkata pihaknya bercadang mewujudkan Akademi Sukan Hoki di UniKL Bangi, Selangor. Memang kita punya hasrat adalah untuk melahirkan lebih ramai generasi pelapis untuk pasukan negara, dan bermula pada tahun lepas kita pun dah ada stadium kita sendiri di Bangi, Stadium Tunku Abdullah, dan memang perancangan utama dia untuk nak buat pembangunan peringkat umur di stadium tersebut menggunakan bakat-bakat pemain nasional yang kita ada dalam pasukan UniKL lah. Mereka ditemui semasa sesi meraihkan kemenangan pasukan hoki UniKL di Sunway Velocity Mall yang turut menjadi penaja pasukan hoki tersebut. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengutuskan ucapan tahniah kepada Johor Darul Takzim JDT di atas perasmian stadium baharu iaitu Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Stadium tersebut adalah stadium bola sepak tanpa track balapan kedua di negara ini selepas Stadium Tun Abdul Razak di pusat Bandar Jengke Maran Pahang pada 2015 yang digunakan pasukan Felda United. Kedua stadium tersebut menurut FAM mampu memartabatkan bola sepak negara. Pelancaran Stadium Sultan Ibrahim disempurnakan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Ia dihadiri kira-kira 30,000 pengunjung dan peminat setia Harimau Selatan. Turut berangkat Permaisuri Johor, Raja Zari Sofia Sultan Ibrahim Shah dan pemilik JDT Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Turut hadir Menteri Besar Johor Datuk Dr. Sahrudin Jamal, Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin dan Presiden Persatuan Bola Sepak Johor Datuk Ismail Karim. Stadium yang menjadi mercu tanda baharu pasukan terbabit mampu memuatkan kapasiti maksimum 40,000 penonton dalam satu masa. Ia memiliki kemudahan padang rumput semula jadi jenis Zion Zoysia yang mencapai standard Persekutuan Bola Sepak Dunia FIFA, sistem pencahayaan moden, sistem bunyi dan kemudahan penyiaran. Kemudahan tersebut bukan hanya stadium sahaja, malah merangkumi pelbagai aspek pembangunan lain termasuk ibu pejabat JDT, pusat latihan dan kedai cenderamata. Aksi Piala Sumbangsih yang akan membuka tirai saingan Liga Malaysia 2020 antara JDT dan Kedah pada 28 Februari dijadual berlangsung di stadium ini. Pasukan lumba basikal bertaraf benua Terengganu Cycling Team TSG membertaruhkan 2 pelumba import baharu bagi memperkuatkan pasukan itu musim ini. Pelumba berkenaan Christopher Jurado dari Panama dan Carlos Quintero dari Colombia yang pernah mewakili pasukan Monzana Postaban Colombia dan China Continental Team of Ganshu Bank China. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TSG, Cikgu Muhammad Izmuddin Cikgu Mahmud, khidmat atlet terbabit digunakan sebagai usaha mempertahan status TSG selaku pasukan nombor 1 jelajah Asia. Selain Jurado dan Quintero, TSG juga mengekalkan 6 pelumba import lain dan 8 pelumba tempatan termasuk pasangan adik-beradik Harif dan Zamri Saleh. Kita di peringkat pengurusan
perlu mengekalkan momentum yang paling ketara lah, terutamanya apabila melibatkan tim-tim yang lebih kuat lagi lah bagi tahun 2020 ni. Dan alhamdulillah untuk tahun 2020 pihak TSG telah menambah 2 rider daripada Panama dan juga Colombia, di mana berpotensi untuk kita mengekalkan cabaran bagi tahun 2020. TSG turut meletak sasaran podium dengan kutipan mata semaksimum mungkin dalam setiap perlumbaan. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu bersama juara 2 peringkat Petronas Letu di Langkawi LTDL, Haris Saleh di Konti Terengganu FM. Sementara itu, gabungan Kelab Basikal Tour hari ini menganjurkan satu program kayuhan sekitar lokasi bersejarah di Melaka yang melibatkan penyertaan 3 negara, Malaysia, Thailand, Indonesia. Program ini bersempena mengenang ulang tahun kejadian di Bukit Kepong pada 23 Februari 1950. Aktiviti tersebut di samping menggamit kenangan berhubung kejadian berkenaan, ia turut mendedahkan peserta terutamanya dari negara jiran dengan budaya warisan sejarah negara ini. Program kayuhan 3 negara ini disertai 100 peserta yang turut menggayakan pakaian tradisional negara masing-masing. Di Kuala Terengganu, kayuhan basikal klasik bersempena TSG Shimano Fellowship Ride menggamit nostalgia suasana negara sebelum mencapai kemerdekaan. Kira-kira 150 peserta mengelilingi pusat bandar dengan memperagakan pakaian beragam, klasik dan unik. Mereka mengelilingi lokasi menarik termasuk Jambatan Ikonik Terengganu, Kampung Cina dan Dataran Shah Bandar sejauh 10 kilometer. Susulan penularan COVID-19, penyertaan skuad baseball wanita kebangsaan di peringkat antarabangsa pada tahun ini terjejas selepas beberapa negara membatalkan penganjurannya. Terbaru, Hong Kong dan Taiwan turut berbuat demikian. Ketua Jurulatih Baseball Wanita Negara Sazali Hussein berkata 2 negara berkenaan merupakan antara yang paling aktif di Asia dalam menganjurkan kejohanan baseball jemputan bertaraf antarabangsa. Mei tahun lalu, skuad negara pertama kali menyertai Blue Seats Cup 2019 di Taiwan dan berjaya menewaskan pasukan wanita Hong Kong yang berada di ranking ke-10 dunia. Terkini kita mendapat perkabaran 2 negara telah membatalkan kejohanan utama, satunya di Hong Kong, Phoenix Cup, dan satu Blue Seat Cup di Taiwan. Dan kita mengharapkan wabak ini akan segera kembali kepada keadaan yang normal dan kita harap dapat bertanding. So the next. Beliau berharap wabak tersebut semakin reda dan rancangan untuk membawa pasukannya ke Taiwan pada Oktober depan tidak terjejas. Sazali ditemui pada kejohanan WBM Liga Baseball Kebangsaan 2020 di Ampang, Selangor. Skuad wanita kebangsaan akan bersaing dengan 5 kelab lelaki dalam kejohanan tersebut sebagai persiapan untuk kejohanan akan datang. Baru-baru ini tular di media sosial video seorang kanak-kanak yang petah bercakap ketika menjual barang kepada pelanggan. Video berdurasi 1 minit 37 saat itu dikongsi oleh seorang pengguna Zahim di laman Twitter dan mendapat lebih 354,000 tontonan, 22,500 ulang kicau dan 25,600 tanda suka. Selain kepetahannya, penjual celik itu bijak memancing hati pelanggan malah menghadiahkan doa buat mereka. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata pengikut Zahim di Twitter meninggalkan pujian terhadap kanak-kanak tersebut. Walaupun baru berusia 9 tahun, kebolehan Muhammad Mehdi Afshar mengendalikan pacuan 4 roda dikagumi ramai. Kemahiran pemanduan luar biasa yang dimilikinya terutama di trek lasak seperti jalan hutan, berbukit dan menyeberangi sungai juga membuatkan ramai terpegun. Jurulatihnya Muhammad Hassan Ali mahu mencipta rekod untuk Muhammad Mehdi sebagai pemandu sukan lasak termuda peringkat antarabangsa. Terdahulu tular di laman sosial video yang menunjukkan keupayaan pemandu muda itu mengendalikan
mengendalikan sebuah pacuan 4 roda. Kesungai seorang lelaki menyelamatkan seekor cicak. Brad melakukan kaedah pernafasan mulut ke mulut CPR kepada cicak malang itu yang pada awalnya jatuh ke dalam bekas minumannya. Bagaimanapun, tindakan Brad menimbulkan kritikan netizen yang beranggapan cicak tersebut berpura-pura mati. Baru saja dinobatkan juara dalam satu pertandingan nyanyian, timbul pula kontroversi mengenai hak cipta bersama untuk lagu Sumpah nyanyian Naim Daniel. Ibarat rumah sudah siap, pahat masih berbunyi. Kontroversi penciptaan lagu tersebut dilihat tiada kesudahan bermula tahun lalu. Dalam satu sidang media khas membabitkan pencipta bersama Dayana Amerda, pihak Konsortium Industri Rakaman Muzik Malaysia Irama dan peguam Dayana memberi tempoh seminggu bermula Rabu lalu kepada bekas kekasihnya Naim Daniel. Naim perlu membuat pengakuan terbuka berhubung isu penciptaan dan hak milik bersama lagu Sumpah itu yang dihasilkan pada 2015. Saya mengharapkan sebuah kejujuran lah. Bukannya sekadar jawapan isu dah settle, masing-masing dah move on apa semua. Bila orang kata saya tak move on, saya rasa macam alamak, siapa yang tak move on? Siapa yang release lagu waktu tunang? Takkanlah dia je yang boleh bersuara. Bila saya bersuara, orang kata saya tak move on. So macam that's not fair. So apa yang saya harapkan adalah sebuah kejujuran, tampil ke hadapan untuk mengakui lah dengan publiknya bahawa memang lagu ini dia pernah ciptakan bersama dengan saya. Minta mak dia lah jadi orang tengah. Baiklah, laporan tadi mengakhiri berita perdana Ahad 23 Februari 2020. Ya, terus setia bersama saluran berita RTM. Terima kasih kerana bersama RTM, jenama iktiraf paling dipercayai. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam sayangi Malaysiaku.